Selamat malam dan salam sejahtera semua. Sorry sebab lambat sikit ada technical problem. Sebelum kita akan mulakan kelas, semua boleh dapat dengar tak suara saya? Lepas tu skrin boleh dapat nampak tak? Dengar Alright. Yang lain? Okey, nampak. Okey. Okey, makasih. Okey, jadi ni sepatutnya kita dah selesai masa hari Isnin, tapi sebab saya macam yang saya bagi tahu dekat guru kan, so terpaksa kita tangguh dan kita selesaikanlah untuk hari ni lah. Okey, jadi kita akan memulakan kelas untuk bidang sintaksis. Jadi kita terpaksa skipkan dulu untuk morfologi, sebab morfologi itu kita boleh rasanya kita boleh belajar sendirilah. Sebab sintaksis ni adalah sangat penting kerana terutama dalam bahagian B yang jawab soalan struktur tu, kebanyakan soalan sintaksis tu dia akan banyak tanyalah. Jadi kita kena perlukan pemahaman kita supaya bila kita jumpa soalan yang kita rasa susah tu, kita dah boleh kuasai. Sebab tu kalau korang ikut kelas saya kan, saya akan pergi kepada sintaksis dululah. Kalau morfologi tu sepatutnya itu kita dah kuasai dah. Sepatutnya semasa kita belajar subjek BM daripada kita sekolah lagi. Maksud saya daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Jadi morfologi tu dia adalah secara asaslah untuk kita, dan kita akan gunakan semua benda tu untuk masuk dalam bahagian sintaksis. Okey, jadi untuk kelas kita, kita akan menumpukan ataupun kita akan cuba untuk habiskanlah. Okey, untuk kita akan melihat secara ringkas dari segi konsep ayat. Ayat tu apa, konsep klausa tu apa, konsep frasa tu apa, serta konsep subjek dan predikat. Jadi yang macam yang korang dah dapat jadual yang saya ada share hari tu dekat grup, kita akan buatlah untuk yang hari Isnin 2 hari bulan tu. Jadi next week tu kita akan pergi lagi kepada topik yang lain. Jadi kalau ada soalan ataupun penambahan ataupun kekeliruan boleh tanyalah. Sebab setiap minggu tu kita akan masuk kepada satu topik baru, sampailah kita akan masa untuk kita buat ulang kaji semula sebelum ambil peperiksaan semasa semester 2 kelak. Okey, jadi kita akan mulakan untuk bidang sintaksis. Kita akan tengok lebih kepada pengenalan sajalah konsep-konsepnya terlebih dahulu. Okey, pengenalan sintaksis. Okey, secara ringkasnya sintaksis ni adalah satu bidang ilmu yang mengkaji 3 aspek. Okey, yang pertama adalah bentuk ayat, struktur ayat dan binaan ayat. Kalau soalan tu dia akan tanya apakah yang dimaksudkan dengan sintaksis ataupun jelaskan bidang sintaksis dalam bahasa Melayu. Jadi kita cuma tulis saja secara ringkas, iaitu bidang ilmu yang mengkaji bentuk ayat, struktur ayat dan binaan ayat. Okey. Jadi kalau sintaksis ni bila kita di-highlightkan ataupun bila kita kata ini adalah sintaksis, kita mesti ingat tentang ayat, sebab sintaksis ini adalah menumpukan bagaimana sesuatu ayat itu terjadi. Sebab ayat ni dia ada banyak peringkat. Yang pertama adalah dari segi bentuk, dari segi struktur dan juga dari segi binaan. Kalau bentuk ni dia ada kepelbagaian dia, ada pelbagai bentuk. Kalau struktur dia ada sebahagian-sebahagian yang dikategorikan atau dibahagikan kepada beberapa yang tertentulah. Manakala kalau binaan tu adalah merujuk kepada cara untuk membina ataupun menulis. Jadi macam yang kalau untuk ilmu bidang sintaksis ini, pastikan mesti kena tulis ayat dalam jawapan. Sebab sintaksis ini dia adalah merujuk kepada kajian tentang ayat. Kata ayat mesti tulis dalam jawapan sekiranya soalan ni dia akan tanya ataupun dia tanya apakah maksud bidang sintaksis. Okey? Jadi secara ringkas ini adalah jawapan yang kita boleh gunakan lah. Right. Okey. Frasa. Okey, kita akan frasa kita akan melihat ada terbahagi kepada 5. Okey. Jadi satu persatu ni kita akan telitilah, ya.
Jadi dalam mana-mana buku sekalipun, semuanya dia akan terangkan konsep yang sama sahajalah. Dia akan terangkan konsep yang sama. Okey, yang ada lima frasa yang kita akan kaji ataupun kita akan pelajari ataupun kita kenal. Ya, yang pertama adalah frasa nama atau kita singkatkan dia sebagai FN. Yang kedua adalah frasa kerja atau FK. Frasa adjektif FA, frasa sendinama FSN dan frasa keterangan. Okey. Okey. Kita akan melihat kepada frasa dan juga apakah ciri-ciri bagi sesuatu frasa yang kita dah lihatlah yang 5 jenis frasa tersebut. Jadi 5 jenis frasa ini, okey, walaupun dia ada dibahagikan kepada beberapa, tapi dari segi konsep ataupun definisi dia tetap sama. Okey. Sebab dia dibahagikan daripada frasa tersebut. Okey. Frasa membawa maksud sebagai satu binaan yang boleh terdiri daripada 2 perkataan atau lebih, di mana ia boleh berpotensi untuk diperluas. Tidak boleh dipisahkan daripada satuannya, tidak mempunyai subjek dan predikat. Secara keseluruhannya, frasa ini ya kita maksudkan dia sebagai satu ayat yang tidak lengkaplah. Kenapa tidak lengkap? Sebab kita tengok yang ni, tidak mempunyai subjek dan predikat. Jadi sudah dipisahkan ataupun tidak lengkap. Jadi mesti perlukan sesuatu ataupun dari segi morfem untuk melengkapkan sesuatu ayat tersebut supaya dia menjadi sempurna ataupun membawa maksud yang lengkaplah, begitu. Okey, tidak boleh dipisahkan daripada satuannya. Okey, jadi sepatutnya frasa ini dia tidak boleh dipisahkan daripada satuannya, ya. Tapi sebab telah dipisahkan melalui subjek dan predikat, okey, jadi kedua-duanya mesti menyatulah ataupun bersatu supaya dia boleh menggabungkan seterusnya menjadikan dia sebagai satu makna yang berlainan. Tidak boleh dipisahkan daripada satuannya, maksud dia adalah dia lebih kurang sama je seperti subjek dan predikat, tapi beza dia di sini adalah dari segi kelengkapan sesuatu frasa tersebut. Kita akan tengok nanti contoh dia bagaimana di mana ia menerangkan mengenai tidak boleh dipisahkan daripada satuannya. Okey. Berbalik semula kepada yang awal-awal tadi, binaan yang boleh terdiri daripada 2 perkataan atau lebih. Okey. Satu ayat yang tidak lengkap tu dia mesti terdiri daripada 2 hingga 3 perkataan. Sebab dia tidak lengkap, maka mesti memerlukan morfem-morfem untuk melengkapkan biarpun tidak nampak ada maksud yang sebenar. Berpotensi untuk diperluas, dia boleh divariasikan ataupun dia boleh ditambahkan lagi untuk menjadi satu makna yang baharu. Okey, kita tengok contoh di sini. Okey, contoh-contoh frasa di sini. Sebuah bilik guru. Belum mandi lagi. Agak besar kepada abang untuk abang di rumah. Jadi 6 contoh ini adalah di mana tidak lengkap. Tidak ada subjek dan tidak ada predikatnya. Okey. Jadi frasa yang kita panggil sebagai sebahagian yang masih lagi tidak lengkap ni, kita boleh masukkan pelbagai morfem biar dia menjadi satu maksud yang lengkap. Contohnya, sebuah bilik guru. Okey. Sebuah bilik guru. Jadi apakah yang kita boleh tambahkan untuk digabungkan dengan frasa sebuah bilik guru biar jadi ayat itu menjadi sempurna ataupun ada lengkap. Gitu. Contoh, jadi kita ambil contoh ni lah, sebuah bilik guru. Jadi mesti perlukan morfem lain biar dia untuk gabungkan dengan ini biar menjadi maksud yang baru. Jadi kalau saya berikan korang untuk lengkapkan ayat ni, jadi andai kata saya akan diminta untuk lengkapkan ayat gabungkan dengan sebuah bilik guru tersebut. Jadi saya akan kata saya bekerja di sebuah bilik guru. Titik. Jadi kita dah dapatkan satu kesempurnaan ataupun maksud itu. Jadi kita dah gabungkan sebuah bilik guru dan sudah menjadi bermakna. Okey? Jadi itu maksud dia, tidak boleh dipisahkan daripada satuannya dan tidak mempunyai subjek dan predikat. Maka kita perlu lengkapkan
untuk pastikan subjek dan predikat tu ada, kerana dalam mana-mana ayat pun mesti ada subjek dan predikat. Okey, itu dari segi konsep dia. Okey, dari segi binaan frasa dia ada dua. Yang pertama adalah endosentrik dan kedua adalah exosentrik. Okey, endosentrik dan exosentrik. Okey. Okey, sorry saya minum sekejap. Okey, endosentrik yang pertama, okey. Endosentrik yang mengandungi satu inti dengan keterangan ataupun penerang. Endosentrik ni dia cuma ada 3 sahaja. Okey? Ada 3 sahaja. Yang pertama adalah frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Okey. Macam yang saya cakap sebelum ni kan, kita kena skipkan morfologi kan. Jadi sebenarnya pengetahuan morfologi itu kita boleh gunakan dalam bahagian ini, betul? Okey. Frasa nama tu frasa nama tu adalah satu frasa yang menggunakan kata nama. Sama ada ia adalah kata nama am maupun kata nama khas. Contohnya adalah sebuah bilik guru. Bilik guru adalah kata nama am. Jadi kita panggil dia sebagai frasa nama. Ya. Kenapa frasa nama? Sebab pertama dia belum lengkap lagi. Dia adalah sebahagian, tidak menyatu lagi. Dan dia menggunakan kata nama, iaitu bilik guru. Jadi itu dipanggil sebagai frasa nama yang menggunakan kata nama. Sama ada kata nama am maupun kata nama khas. Yang kedua adalah frasa kerja. Frasa yang menggunakan kata kerja. Okey, contohnya adalah belum mandi lagi. Frasa adjektif yang menggunakan kata adjektif. Contohnya agak besar sedikit. Jadi endosentrik ni dia hanya menggunakan 3 sahaja. 3 sahaja untuk berfungsi sebagai satu inti dengan keterangan atau penerang. Okey. Jadi endosentrik ni dia hanya menumpukan kepada penggunaan frasa-frasa ini sebagai penerang ataupun keterangan. Okey, endosentrik. Yang kedua adalah exosentrik. Exosentrik, frasa yang tidak satu pun daripada unsurnya boleh mengambil keseluruhan frasa tersebut. Okey. Kalau dia ambil secara keseluruhan, dia bukan saja ayat itu akan jadi tergantung, dia juga akan tidak lengkap. Jadi kita tidak tahu sebenarnya untuk apa ia disampaikan. Okey, jadi dalam exosentrik ni, exosentrik dia memfokuskan ataupun hanya menggunakan frasa sendi nama. Maksudnya adalah frasa yang menggunakan kata sendi nama. Contohnya adalah di, ke, kepada, daripada, untuk dan sebagainya. Contoh, kepada abang, untuk abang, di rumah. Okey. Jadi frasa sebegini kita mesti sama juga mesti kena perlukan kelengkapannya. Jadi apa yang dimaksudkan, tidak satu pun daripada unsurnya boleh mengambil keseluruhan frasa tersebut. Macam penggunaan kata sendi nama ni, kita kena tahu sebenarnya apa maksud penggunaan. Macam contohlah, kita ambil kepada abang. Okey, kepada abang. Apakah yang perlu diberikan kepada abang tersebut? Jadi kita maksudnya sama je lah, kita kena lengkapkan ayatnya. Contoh, kalau saya diminta untuk tulis satu ayat untuk menambahkan unsur kepada abang, mungkin saya boleh tulis surat ini ditujukan kepada abang. Titik. Jadi dia sudah menjadi satu maksud yang lengkap dan bermakna. Jadi contoh sebegini, ini di bawah frasa sendi nama. Frasa sendi nama di bawah exosentrik. Jadi endosentrik dan exosentrik ini adalah dua definisi yang berbeza. Tapi kalau soalan tu dia akan tanya, apakah atau menyatakan dua jenis binaan frasa? So kita jawab endosentrik dan juga exosentrik. Kalau kita diminta untuk pecahkan kepada endosentrik ni kepada 3 bahagian, kita kena ingatlah frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Manakala exosentrik ni dia cuma ada frasa sendi nama. Okey. Kita pergi kepada satu persatu setiap frasa yang kita dah sebutkan tadilah, frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. So, kita pergi kepada frasa nama. Frasa nama adalah frasa yang intinya ialah
kata nama sama ada kata nama tunggal, kata nama terbitan, ataupun kata ganti nama. Jadi dalam morfologi kita tengok baliklah contoh-contohnya itu, ya. Okey, contoh dari segi contoh penggunaan contoh kata nama tunggal, kata nama terbitan, ataupun kata ganti nama. Kata ganti nama juga ia juga terdiri juga di bawah kata nama. Ya, kata ganti nama ni sama ada kata ganti nama diri dan juga kata ganti nama diri tunjuk. Okey. Nah, jadi secara keseluruhannya kita ingat je lah kalau frasa nama ini hanya untuk kata nama sahaja. Ayat yang menggunakan kata nama sahaja. Ya, sama ada nama orang, haiwan, tumbuhan dan juga objek hidup. Hidup ataupun tidak hidup. Itu adalah frasa nama lah dari segi konsepnya. Okey, fungsi frasa nama. Okey, ada 6 fungsi yang boleh digunakan di sini. Yang pertama adalah frasa nama berfungsi sebagai subjek. Subjek tu macam kita tahulah adalah unsur pertama yang terdapat dalam sesuatu ayat. Contohnya dia orang Sarawak. Dia, okey, dia adalah subjek dan dia juga adalah kata nama. Predikat, lelaki itu suami saya. Okey. Perhatikan yang ditandakan berwarna kuning. Berwarna kuning tu adalah penggunaan di mana fungsinya itu diletakkan di bahagian mana. Okey, predikat. Okey, seterusnya objek. Okey, kakak memasak nasi. Nasi adalah objek. Okey, keempat adalah pelengkap. Ucapannya berunsur pengajaran. Kelima, unsur dalam frasa sendi nama. Dia ke Kuala Lumpur. Keenam, unsur bagi frasa nama dalam frasa keterangan. Contohnya, kami ke sana dengan kereta. Okey. Jadi ada 7 ada 7 inti dan nama dan penerang nama. Okey. Penerang nama ini adalah terdiri daripada 7 jenis, ya. Macam kita tengok di sini, okey. Inti dengan penerang nama keturunan, inti dengan penerang nama jenis, inti dengan penerang nama tempat, inti dengan penerang nama milik, okey, inti dengan penerang nama kelamin ataupun jantina, inti dengan penerang nama kegunaan dan inti dengan penerang nama penyambut. Okey, ketujuh-tujuh semua sekali lah. Okey. Jadi ada lagi 7. Okey, nanti boleh kalau tak sempat saya boleh screenshot je, tak ada masalah. Okey. Jadi secara keseluruhannya dia ada 14 inti dengan penerang nama masing-masing. Okey. Okey, binaan frasa inti dengan inti. Jadi kalau soalan ni dia jarang ditanyakan. Okey. Dan sebenarnya ada banyak lagi contoh lah selain daripada 5 ini. Okey. Tapi apapun kita tengok kita hanya melihat kepada contoh maksudnya kita akan lebih kepada menumpukan konsep sahajalah dahulu. Okey. Dan untuk setakat ni soalan dia tak ada tanyakan lagi untuk yang tonton lepas. Okey, tapi kita kena ambil perhatian jugalah untuk bahagian ini, ya. Okey. Okey, tapi kepada hukum DM. Hukum DM adalah hukum diterangkan dan menerangkan, ya. Dengan erti kata lain, hukum DM ni adalah kita kena mengikut peraturan yang betul supaya tidak berlakunya kesalahfahaman dari segi maknanya. Okey. Kita tengok contoh-contoh hukum DM ini. Okey. Contoh hukum DM adalah sos cili, bukan cili sos. D itu adalah diterangkan, maksudnya benda tu ditunjukkan. Kalau M tu adalah yang ingin menunjukkan. Faham tak maksud dia apa? D itu diterangkan dan M tu menerangkan. Kalau M tu dia merujuklah. Kalau D tu adalah digunakan. Macam contoh ni sos cili. Sos cili. Kita tahu cili itu boleh dibuat untuk menjadikan dia sebagai sos. Tapi kita letakkan dia sebagai sos cili. Kenapa sos cili? Supaya kita nak beritahu bahawa sos itu berperisa ataupun berperasa cili. Ya.
Diterangkan dan menerangkan itu, diterangkan adalah yang ditunjukkan lah. Kalau M itu adalah merujuk. Ya. Okay. Contoh yang lain, budak lelaki. Bukan lelaki budak. Pisang goreng bukan goreng pisang. Itu kalau kita terbalikan, goreng pisang daripada pisang goreng pisang tu adalah menunjukkan bahawa kita menggoreng pisang. Kata kerjalah. Pendingin hawa bukan hawa pendingin. Restoran Mak Lima bukan Mak Lima restoran. Ya. Hukum DM ada kekecualian. Ada kekecualian. Maksudnya di sini adalah sama juga untuk menjadikan dia sebagai satu frasa itu apa orang kata tu bermakna lah. Macam tu. Okay, semua peserta bukan masalah. Dr. Raihana, Timbalan Pengurusi dan Perdana Menteri. Jadi, ada beberapa perkataan kata majmuk yang dikecualikan hukum DM. Kalau yang sebelah ini mematuhi hukum DM tu mesti kena betul lah. Supaya dia ada maksud dia lah. Maksud yang tersendiri. Begitu. Okey, so saya pergi kepada yang seterusnya. Okey, frasa kerja. Frasa kerja yang menggunakan kata kerja. Okey, yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang inti binaannya ialah kata kerja. Okey, fungsi sama saja. Okey, dia berfungsi sebagai predikat, subjek, penerang. Okey. Okey, dia dalam fungsi fungsi frasa kerja ni dia cuma ada 3 saja yang kita kena tahulah. Okey. Okey. Binaan frasa kerja. Okey, yang ini sering kali kita kelirulah. Okey, yang sering kali keliru binaan frasa kerja. Dia ada 2. Okey, daripada 2 dia dipecahkan lagi kepada beberapa bahagian. Yang ini yang sangat yang ini yang ada kebanyakan ditanyakanlah. Sama ada di bahagian A maupun dekat bahagian B. Okey. Binaan frasa kerja dia ada 2. Yang pertama adalah frasa kerja tak transitif dan kedua adalah frasa kerja transitif. Okey. Kebanyakan soalan dia akan tanya lebih kepada frasa kerja tak transitif. Okey. Frasa kerja tak transitif ni dia terbahagi kepada 3. Ya, yang pertama frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap. Okey. Di mana maksudnya di sini tanpa pelengkap tu tidak perlukan apa-apa. Kerana satu ayat itu sudah mempunyai maksudnya tersendiri dan boleh berdiri sendiri. Contohnya, ayah memandu. Kita boleh je tambahkan ayah memandu ke Kuala Lumpur. Tapi kalau kita gugurkan ke Kuala Lumpur itu, sebenarnya masih lagi ada maksud. Jadi kita boleh gugurkan, dia akan jadi ayah memandu. Jadi itu maksudnya tanpa pelengkap. Tak perlukan ada apa-apa yang menyambut untuk memberikan dia satu maksud yang lengkapkan itu. Yang kedua adalah frasa kerja tak transitif berpelengkap. Okay, dia bertentangan daripada tanpa pelengkap, mesti kena ada penyambutnya juga. Supaya sesuatu ayat itu boleh ada maksudnya tersendiri. Okay? Kita tengok contoh dia. Dia menjadi guru. Kalau saya gugurkan guru, dia akan jadi dia menjadi. Mimi, ada maksud ke tak ada ayat dia menjadi guru? Kalau saya gugurkan guru, ada makna tak? Dia menjadi. Tak ada mana. Kan dia tak ada makna. Jadi mesti kita kena perlukan makna dia, penyambut dia. Biar dia jadi estetik. Macam tu kan. Dia menjadi guru. Kalau gugurkan guru, dia akan jadi dia menjadi. Jadi tak lengkap lah. Mesti kena melengkapi antara satu dengan yang lain. Macam melengkapi pasangan masing-masing lah. Macam tu ya. Okay. Yang seterusnya, ayah berada di Kuala Lumpur. Kalau digugurkan di Kuala Lumpur, dia akan jadi ayah berada. Sama juga. Dia akan tidak bermakna lah ataupun tergantung. Dia akan jadi kalau kita gugurkan di Kuala Lumpur, dia akan jadi ayah berada. Okey. Titik.
Macam tu. Jadi mesti perlukan pelengkapnya biar ada maksud. Okay. Yang ketiga adalah frasa kerja tak transitif berpenerang. Okay. Kalau yang ketiga ini, kalau kita gugurkan dan tidak digugurkan, masih lagi ada maksud dia. Konsep dia sama saja seperti frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap. Tapi bezanya di sini, kalau penerang tu dia sudah ada sesuatu yang boleh ditunjukkan secara jelas. Tapi diperjelaskan lagi biar orang itu tahu. Faham tak maksud dia? Kita tengok pada yang nombor 3 ni. Mereka sedang bermain bola. Bola tu adalah unsur penerang. Sebenarnya kalau kita tak tambahkan perkataan bola dalam ayat, mereka sedang bermain, sebenarnya kita masih boleh faham. Mereka tu tengah bermain. Tapi bermain apa? Macam tu. Jadi kita, sebenarnya kalau kita tak bagi tahu pun, dorang sedang bermain apa, kita memang dah tahu. Memang tu mereka sedang bermain. Macam tu. Ya. Berbeza daripada yang frasa yang pertama tu, frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap. Okay. Ayah memandu. Ayah memandu. Dia macam ringkas je lah. Ayah memandu. Kita boleh je tambah ayah memandu ke Kuala Lumpur. Tapi kita tak perlukan sebab memang kita tahu dah ada maksudnya sendiri. Jadi tak perlukan apa-apa, kita dah tahu. Automatik kita dah tahulah. Sedangkan yang nombor 3 ni, frasa kerja tak transitif berpenerang, dia macam detail. Jadi kita dah tahu mereka sedang bermain. Mereka tu merujuk kepada siapa? Mungkin budak-budak, kan? Mungkin orang dewasa, kan? Okay? Mereka sedang bermain. Jadi kalau kita tak masukkan ataupun kita tak gabungkan perkataan bola dalam ayat itu, sebenarnya kita pun dah tahu. Asalkan kita faham apa yang kita bacakan. Itu saja syarat dia. Okay? Jadi ketiga-tiga ni di bawah frasa kerja tak transitif ini sepatutnya tidak menjadi terlalu susah lah. Jadi maka daripada itu kita mesti melatih diri ataupun buat latihan untuk kita fahamkan ketiga-tiga itu biar nanti lain kali kita boleh dapat kalau soalan tu dia akan minta kita buat contoh ataupun kita minta kenal pasti, kita boleh mengenal pasti kita boleh dah jawab sebab kita dah buat persediaan daripada awal lagi. Okey. Seterusnya yang kedua adalah frasa kerja transitif. Ada di bawahnya ada dua. Frasa kerja transitif satu objek dan frasa kerja tak transitif frasa kerja transitif dua objek. Okey. Satu objek, okey, dia ada dua satu objek dengan dua objek. Okey. Kita tengok pada perbezaan dia yang antara kedua-dua ini. Frasa kerja transitif satu objek. Okey. Satu objek tu macam kita tahu sendirilah, objek itu terdiri daripada benda. Okay, terdiri daripada benda yang biasanya kita jumpa dalam bahagian predikat. Jadi ini yang biasalah. Kita panggil dia yang biasa. Ya. Jadi contohnya ayah sedang mencuci kereta. Okay, jadi mencuci itu adalah kata kerja dan kereta itu adalah objek. Okay, adalah objek. Jadi ini yang biasalah. Jadi untuk mengetahui ini adalah frasa kerja transitif satu objek atau dua objek. Okay. Kita tengok contoh ini. Yang ini yang selalu kita gunakan. Okay. Yang kedua adalah frasa kerja transitif dua objek. Dua objek ni dia ada dua. Objek tepat dengan objek CP. Okay. Objek tepat tu, katakanlah objek tepat tu dia adalah penerima yang pertama. Dan objek kedua, objek CP adalah penerima yang kedua. Dia konsep dia macam pas-pas lah. Faham tak? Maksudnya kena pas dengan kawan kamu lah macam tu. Jadi korang berdua bergilir-gilir. Macam contoh kan tak nak macam contoh kan konsep permain tahu tak bola beracun tu apa? Bola beracun kan. Jadi kalau nak untuk elakkan diri daripada ditanya, jadi bola tu tidak perlu kena pada orang lain. Macam konsep bola beracun tu kan? Faham tak maksud? Okay? Right. Jadi yang nombor 2 ni, frasa kerja transitif dua objek. Dia ada dua objek tepat dengan objek CP.
objek tepat tu maksud dia adalah penerima 1 dan objek CP tu adalah penerima 2. Dia macam konsep pas-pas lah, faham tak? Macam tu. Kita tengok contoh dia. Ayah sedang mencuci kereta abang. Kereta adalah OT. OT tu objek tepat lah. Kita panggil dia sebagai OT bukan overtime OT. OT tu adalah objek tepat. Penerima 1. Kita panggil dia sebagai penerima 1 jugalah. Objek CP ataupun OS. Objek CP penerima 2 iaitu abang. Kalau kita baca teliti, ayah sedang mencuci kereta abang. Maksudnya kereta ni milik abang yang sedang dicuci oleh ayah. Jadi ada 2 unsur. Walaupun kita nampak dia 1, tapi sebenarnya ada 2. Mungkin korang akan fikir kereta abang tu adalah objek. Sebenarnya bukan. Kereta abang itu dia ada 2 objek sebenarnya. Ya. Kita pecah kepada 2. Dia bukan dikira sebagai 1. Kerana apa? Objek tepat atau OT dia merujuk kepada penerima 1 dan objek CP atau OS dia merujuk kepada penerima 2. Jadi bila kita tengok semula, ayah sedang mencuci kereta abang, kita fokuskan kepada kereta abang. Kereta OT abang OS. Okey? Kereta tu adalah milik abang. Maksud dia tu kereta tu dia pas kepada abang. Kereta tu memang milik abang. Abang pas kepada kereta. Jadi kedua-duanya tu mempunyai saling kait di mana kereta dengan abang tu memang dimiliki lah satu sama lain. Jadi kereta tu adalah milik abang. Okey. Jadi jangan kira bahawa kereta tu dia ada satu objek saja. Walaupun dan abang tu tidak hanya sebab abang ni dia terdiri daripada kata nama. Sebenarnya bukan. Macamnya memang betul objek tu dia hanya terdiri daripada benda sahaja. Tapi bila kita dah tengok sebenarnya objek ni dia boleh terdiri daripada 2. Okey, jadi kita boleh dapat tahulah melalui konsep seperti ini. Jadi kita baru dapat tahulah objek ini dia ada 2. Objek tepat dengan objek CP. Penerima 1 dan penerima 2. Kedua-duanya itu adalah saling melengkapi. Pas-pas lah antara satu dengan yang lain. Okey. Jadi nanti kalau ada soalan boleh tanyalah. Nanti simpan dulu soalan, nanti kita akan jawab kemudian. Okey. Okey, FKT. Frasa kerja transitif ada berapa objek? Yang ni kita tengok tadilah macam mana Okey. Madonna menghidangkan tetamu nasi tomato. Lebih kurang macam tadi je. Okey. Ayah sedang mencuci kereta. OT abang OS. Okey. Dalam ayat ini, Madonna menghidangkan tetamu nasi tomato. Tetamu adalah OT. Nasi adalah OS. OT itu adalah merujuk kepada penerima 1. Dan nasi tomato adalah penerima kedua. Kalau kita tengok pada ayat itu, Madonna menghidangkan tetamu nasi tomato. Maksud dia bagi nasi tomato kepada tetamu untuk dimakan. Siapa yang makan adalah tetamu. Okey. Bukan Madonna bukan Madonna. Okey. Madonna menghidangkan tetamu nasi tomato. Bukan maksud dia Madonna dia menghidangkan untuk dia makan nasi tomato. Bukan. Okey. Sebab ada sini ada tetamu. Maksud di sini tetamu ni dia makan nasi tomato itu. Faham tak? Gitu. So nanti boleh tanyalah kalau sebelum habis kelas Okey. Sama je macam ayat yang tadi, ayah sedang mencuci kereta abang, okey. Tetamu nasi tomato. Jadi kedua-dua ni ada berkaitan. Okey, ada kedua-duanya. Ada kedua-duanya. Okey. Ada soalan yang dia akan minta kita untuk tukarkan 2 objek kepada 1 objek. Jadi macam mana kita nak untuk kita nak kiranya macam tukarkanlah macam tu. Okey, kita tengok pada bahagian yang ke bawah pula. Madonna menghidangkan nasi tomato kepada tetamu. Yang ini kita kira sebagai 1 objek. Tetamu dia tidak dikira lagi sebagai objek.
Kerana apa? Kerana kepada tetamu adalah frasa keterangan. Frasa keterangan telah digunakan ataupun dia jadi satu objek kerana dipisahkan melalui frasa keterangan. Frasa keterangan yang menggunakan kata sendi nama. Contohnya kepada. Bila dalam satu ayat yang menggunakan kata sendi nama, bila korang tulis seperti ini, dia sudah menjadi satu objek. Bukan lagi dua. Kalau dua objek macam yang di atas ini, dia tidak memerlukan kata sendi nama. Jadi dia akan kira sebagai dua objek. Kalau di sini dia satu objek kerana dipisahkan melalui frasa keterangan melalui kata sendi nama. Ya. Dia sama saja, lebih kurang sama saja, cumanya dia ditukarkan yang bahagian predikat lah. Begitu. Okey. Alright, so kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, objek dan pelengkap. Okey, objek dan pelengkap dia ada, ini adalah dua perkataan yang ada persamaan dia sendiri dan juga ada perbezaannya tersendiri juga. Persamaan objek dengan pelengkap ini, yang dalam satu ayat, dua-dua adalah terdiri daripada frasa nama. Sama-sama menduduki tempat yang sama selepas kata kerja. Jadi maksud dia objek dan pelengkap itu, sebab objek dengan pelengkap ni dia memang akan digunakan selepas kata kerja. Jadi konsep dia macam penggunaan objek juga. Ya, dia hanya boleh diletakkan dalam bahagian predikat. Perbezaan, objek hadir selepas kata kerja transitif, manakala pelengkap hadir selepas kata kerja tak transitif. Jadi di sini untuk bezakan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif tu kena recall semula lah dalam topik kata kerja itu. Okey. Yang kedua, objek hanya terdiri daripada frasa nama. Manakala pelengkap terdiri daripada frasa nama, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kerana pelengkap itu tidak semestinya hanya objek sahaja. Maksudnya itu dia tidak hanya semestinya frasa nama sahaja. Dia boleh jadi frasa adjektif dan juga frasa sendi nama bergantung daripada sesuatu ayat tersebut yang telah dipotongkan. Yang ketiga, objek menjadi subjek apabila dipasifkan. Jadi, objek itu dia tidak semestinya hanya dekat depan ayat, tapi dia boleh letak di belakang. Itu pun ataupun apabila dipasifkan. Manakala pelengkap tidak dapat menjadi subjek kerana tidak boleh dipasifkan. Contohnya yang tidak dapat dipasifkan, pelengkap tidak dapat menjadi subjek kerana tidak boleh dipasifkan adalah ayah memandu kereta. Kalau kita terbalikkan, kita nak kata kereta memandu ayah. Sedangkan kereta itu adalah pelengkap selepas perkataan memandu. Mana boleh? Dia tak boleh dipasifkan. Ayah memandu kereta. Jadi kita tak boleh terbalikkan kereta memandu ayah. Jadi pelik kan? Jadi kereta tu adalah pelengkap selepas perkataan memandu. Jadi dia tak boleh. Kalau kita gantikan perkataan memandu jadi dipandu sekalipun, sama juga memang tak boleh. Tak boleh dipisahkan. Dipasifkan maksud saya. Ya? Okey. Objek menjadi subjek apabila dipasifkan. Okey. Jadi objek itu dia berbeza daripada pelengkap lah. Okey. Macam contoh, saya dan kawan-kawan bermain bola. Bola dimainkan oleh saya dan rakan-rakan. Itu yang objek tu dia boleh dikedepankan. Saya memasak sayur. Sayur dimasak oleh saya. Itu boleh. Yang tidak boleh itu apabila pelengkap itu dia tidak boleh jadi subjek. Macam tadilah. Saya memandu kereta. Ayah memandu kereta. Kereta memandu ayah. Jadi itu adalah contoh dia memang tidak boleh dipasifkan. Ya. Subjek kalau objek dia boleh dipasifkan. Objek ni dia boleh jadi subjek.
Kalau pelengkap, dia tidak dapat jadi subjek. Pelengkap ni, dia tidak semestinya hanya frasa nama saja. Dia terdiri daripada frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. Contoh lain lagi saya boleh bagi adalah saya berhenti di lampu isyarat. Di lampu isyarat saya berhenti. Mana boleh? Tidak boleh ditukarkan. Kalau kita nak pasifkan, kan kalau kita pasifkan tu kita ada boleh buang beberapa tertentu. Tapi kalau bahagian pelengkap di lampu isyarat, sebab pelengkap tu dia terdiri daripada frasa sendi nama kan. Tidak boleh buang di. Mesti kena ada juga bawa bersama. Jadi tak bolehlah juga dipasifkan pelengkap itu ya. Okey. Frasa adjektif yang menggunakan kata adjektif sebagai intinya. Okey, kita teruskan ya. Okey. Ada 4 fungsi yang kita boleh tengok sini secara ringkas. Dia boleh terdiri daripada subjek, predikat, penerang bagi frasa nama dan juga keterangan bagi frasa kerja. Ingat sajalah kalau frasa adjektif ni dia hanya menggunakan kata adjektif. Menggunakan kata adjektif. Okey. Binaan frasa adjektif. Dia terdiri daripada 2. Binaan satu perkataan dan juga binaan 2 perkataan. Kalau binaan satu perkataan, contohnya adalah rumah jutawan itu besar. Dia kata tunggal lah. Sebab besar tu tidak menggunakan mana-mana sebarang morfem. Okay. Rumah itu tidak sebesar rumah ini. Menggunakan kata terbitan. Jadi yang terbitan tu di mana adalah sebesarlah. Se. Ditambahkan se. Se tambah besar dia jadi sebesar. Okay. Yang ketiga, kata kanak-kanak di tadika itu comel-comel. Dia menggunakan kata ganda melalui comel-comel. Jadi kalau kita gantikan comel-comel menjadi comel, sebenarnya dia sama je maksud dia. Okay. Jadi dia boleh digunakan atau tidak boleh digunakan sama saja. Tapi dia hanya satu perkataan sahaja. Maksudnya di sini adalah tidak menggabungkan satu lagi untuk melengkapi. Itu kita panggil dia sebagai kata majmuk. Kata majmuk. Okey, yang kedua adalah binaan 2 perkataan. Okey. Yang pertama adalah binaan 2 perkataan yang pertama adalah kata adjektif tambah dengan kata adjektif. Contohnya adalah gagah berani, tinggi rendah, gemuk gedempol. Kalau kita tak gunakan macam contoh gagah berani, kita gunakan gagah saja, tak ada masalah. Sebab dia masih lagi kata adjektif. Kalau kita tambahkan gagah berani dalam satu ayat yang kita tulis itu, boleh juga digunakan. Tak ada masalah. Selaginya ialah penggunaan kata adjektif. Yang kedua adalah kata adjektif dengan kata nama. Biru laut dan gila pangkat. Itu adalah contohnya. Okey. Yang ketiga, seterusnya adalah frasa sendi nama. Yang terdiri daripada satu-satu kata sendi nama dan satu kata nama atau frasa nama sebagai pelengkap. Dengan arti kata lain, keseluruhannya menggunakan kata sendi nama. Contohnya adalah di, ke, pada dan sebagainya. Okey. Alright. Yang ini dia tak ada penerangan sangatlah. Okey, yang penting korang mesti tahu bahawa korang mesti kena ingatlah penggunaan kata sendi nama itu. Itu saja. Sebab kata sendi nama ni dia hanya terdapat dalam bahagian predikat saja. Korang tak akan jumpa di bahagian subjek. Ya. Walaupun selepas perkataan kata sendi nama tu dia ada objek. Tapi dalam penggunaan kata sendi nama, ia mesti diletakkan di bahagian bahagian predikat sahaja. Frasa sendi nama itu. Kata sendi nama itu, ya. Okey. So kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, frasa keterangan. Frasa keterangan tu adalah yang menerangkanlah. Menerangkan dalam sesuatu ayat dan biasanya digunakan dalam bahagian predikat. Frasa yang berfungsi menerangkan frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama dalam ayat. Okey. Kita tengok konsepnya dekat sini Okey. Menerangkan FK, FA dan FSN.
Frasa kerja, frasa nama, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okay, contohnya, Ali ke sekolah dengan rakan-rakannya. Dengan rakan-rakannya itu adalah unsur frasa keterangan. Ibu membuat kuih untuk tetamu. Untuk tetamu adalah frasa keterangan. Kalau kita buangkan kedua-duanya, contohlah, Ali ke sekolah dengan rakan-rakannya. Kalau kita buangkan dengan rakan-rakannya, ia akan jadi apa? Siapa boleh jawab? Dia akan jadi apa? Kalau Ali ke sekolah dengan rakan-rakannya. Kalau saya buangkan dengan rakan-rakannya itu, dia akan jadi Ali ke sekolah kan? Dia masih ada maksudnya ke ataupun tak ada? Siapa boleh jawab? Ada. Okey, Mimi kata ada. Alright. Jadi, betul lah. Sebab kenapa? Sebab ia masih lagi ada menerangkan frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kita tengok sini ya, Ali ke sekolah dengan rakan-rakannya. Kalau kita buang dengan rakan-rakannya, dia masih lagi ada menerangkan antara tiga ini. Pertama, frasa sendi nama ada ke. Frasa, lepas tu, ya ini sajalah frasa sendi nama itu. Yang lain tu adalah penggunaan kata nama. Ali dan sekolah. Masih lagi ada. Kalau kita gugurkan dengan rakan-rakannya itu masih lagi ada maksud. Yang kedua, ibu membuat kuih untuk tetamu. Kalau kita buang tetamu, kalau kita buang tetamu, dia masih lagi ada maksud. Ibu membuat kuih. Sebab kenapa? Sebab kuih adalah kata nama, membuat adalah frasa kerja. Masih lagi ada penggunaan dia. Frasa keterangan hadir pada akhir ayat. Dan menjadi bahagian daripada predikat. Memberikan maklumat tambahan dan bukan frasa utama. Kerana kita balik semula kepada contoh ni. Dengan rakan-rakannya. Bukanlah frasa utama. Maksudnya, tidak penting sangatlah kalau kita nak bagi tahu pasal benda tu. Macam tu konsep dia. Macam contoh, Ali ke sekolah dengan rakan-rakannya. Kalau kita cuma kata Ali ke sekolah, titik. Masih lagi kita boleh tahu bahawa si Ali tu pergi ke sekolah. Tapi kalau kita nak bagi tahu juga Ali ke sekolah dengan rakan-rakannya, titik, pun boleh je, tak ada masalah. Itu maksud dia, bukan frasa utama. Maksudnya itu, dia macam tak penting sangatlah nak bagi tahu benda tu. Faham tak? Begitu sama juga, ibu membuat kuih untuk tetamu. Penting tak kalau kita nak bagi tahu bahawa ibu membuat kuih untuk tetamu? Tapi bukanlah kata tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Cumanya, dia bukanlah, dia macam satu fokus utama lah. Bukan frasa utama kerana frasa utama sekali adalah ibu membuat kuih. Ali ke sekolah. Itu yang kita kena tahu. Frasa utamanya sekali. So, kita nak tahu, kita nak fokuskan kepada perkara yang paling utama, orang katalah. Memberikan maklumat tambahan. Frasa keterangan ni, dia cuma macam menambah-nambah lah, begitu. Macam contoh kan, Ali ke sekolah dengan rakan-rakannya. Tak payah nak bagi tahu dengan rakan-rakannya. Kita bagi tahu je Ali ke sekolah, dah cukup. Okey, frasa keterangan. Okey. Jadi kita klausa. Kita dah sampai di sini sajalah. Kerana klausa nanti kita akan pindah, kita akan melanjutkan lagi kepada minggu hadapan pada 16 hari bulan 4 2024. Dan sebenarnya kita dah selesaikan juga jenis dan binaan frasa pada 9 hari bulan 4. Jadi kita dah selesaikan hari ni lah macam tu. Jadi kita akan pergi terus kepada jenis dan binaan frasa pada kelas yang seterusnya. Jadi kita dah cover 2. Kita dah cover 2 minggu ni dan juga minggu hadapan. Nanti minggu depan pula kita akan masuk kepada klausa lah. Jadi untuk hari ini kita dah sampai di sini sajalah frasa keterangan. Jadi jadi sebelum kita akan tamatkan kelas kita pada hari ini, ada tak siapa-siapa ada soalan yang ingin ditanyakan? Mungkin korang rasa saya laju sangat kan nak terangkan kan. Jadi sini sekarang kita boleh selesaikanlah kalau ada soalan.
Jadi kalau ada soalan boleh tanya ya, jangan simpan-simpan ya. Nanti kalau simpan kita tak tahu yang kamu boleh faham ataupun tidak ya. Boleh je tanya, tak ada masalah. Okey, jadi right, memang tak ada soalan ke? Ataupun memang dah faham dah? Semua dah Tak faham? ada sir. Okey, so okey, yang lain, Abang, Syamimi, okey, saya panggil Akak je lah, saya pun tak tahu kan umur berapa kan, jadi panggil Kak Wati je lah kan. Okey, Kak Wati okey? Boleh? Ada soalan ataupun tak ada? Uh, Okay, so kalau begitu saya andaikan memang tak ada soalan lah. Sebab apa kan, memang dah rasanya dah faham kan apa yang saya terangkan. Sebab saya buat ni yang simple je, yang ringkas-ringkas. Ya. Jadi sintaksis ni adalah satu benda yang kita kena fahamkan dulu, fahamkan betul-betul, dan kita tak boleh macam umpama dia masuk telinga kiri, keluar telinga kanan lah. Macam hari ni faham, besok tak faham, macam tu. Benda ni kena sentiasa berulang kali. Okey, dia bukan hanya setakat untuk kita nak jawab untuk exam lah, tapi kita boleh memperbetulkan dari segi penguasaan kita lah, sama ada dalam bertutur maupun menulis. Walaupun kita selalu bercakap dalam bahasa Melayu kita ni pun kadang-kadang ada juga yang tak yang tak betul kan. Jadi sebab itu kita pelajari lebih ataupun kita akan tumpukan kepada bahagian sintaksis. Sintaksis ni adalah bahagian yang kita kena perbetulkanlah dalam struktur ayat kita lah. Sama ada melalui lisan maupun dalam penulisan. Ya. Okey, jadi memang okey, tak adalah. Saya andaikan semua memang, so saya jangkakan memang semua dah faham lah. Hopefully dapat bantulah ya untuk korang punya persediaan ujian nanti ataupun korang punya trial ya. Kalau soalan ni keluar boleh dah faham. Okey. Kalau nak perlukan lanjutan lagi, nak tengok buku sendiri, boleh je, tak ada masalah. Yang penting kalau ada yang tak faham, tanya. Jangan simpan-simpan. Ya. Alright. Jadi sebelum kita akan tamatkan kelas kita hari ini, okay, di sini saya ingin mengucapkan selamat bercuti kepada selamat bercuti sekolah ya pada semua. Okay, jangan lupa cuti-cuti juga assignment kena berjalan ya. Kena jalan juga assignment. Hari raya tak apa, bercutilah dahulu, beraya dulu. Nanti kerja buat kemudian ya. Tak ada masalah. Kita sometimes juga kita kena perlukan extension jugalah kan. Biarpun singkat je kita punya raya kan. Begitu. Okey, apapun jangan lupa jugalah, jangan lupa tanggungjawab kita lah sebagai seorang pelajar. Masih lagi korang bersekolah kan, jadi kena teruskan jugalah belajar. Okey. Right, sesama jugalah dengan waktu bekerja kan. Mana tahu masih lagi time-time apa, masih cuti pun masih ada kerja kan. Kita teruskan sajalah. Macam saya kan, saya masih minggu depan cuti, saya tetap datang juga pergi ke sekolah, kena kerja. Sebab saya memang ada kerja yang belum selesai lah. Macam tu. Tapi memang saya akan bercuti jugalah. Macam tu, untuk release tension macam tu kan. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi yang ingin ditanyakan atau nak tambahkan, itu saja untuk kelas kita hari ini. Okey, terima kasih Abang Rizal, terima kasih Syamimi. Syamimi ni dia adalah calon ulangan ya. Semester 2, so dia boleh improvekan lagi lah untuk selepas ini exam lah begitu ya. Okey, terima kasih Isha, terima kasih Kawati, dan yang left tadi Dev, terima kasih. Okey, yang lain-lain tu yang siapa yang tak masuk tengok tengok recording video recording ini. Okey, yang korang nak demand je kan, nak minta tapi tak tengok-tengok. Okey, so sudahlah tengok balik video ni ya yang tak hadir tu Okey. Jadi itu saja untuk kelas kita hari ini. Okey, selamat bercuti sekali lagi dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin untuk semua yang menyambutnya. Dan kita akan jumpa nanti especially kelas lepas waktu cuti pun kita ada kelas juga. Jadi tetap juga kelas berjalan seperti biasa walaupun cuti ya. Jadi tapi kalau nak escape ataupun nak pergi celebrate pun tak ada masalah. Yang penting kelas saya memang tetap terus berjalan lah. Alright. Jadi itu saja untuk kelas kita hari ini. Okay, terima kasih sekali lagi kepada semua yang datang ke kelas, dan yang tak dapat masuk atau tak masuk tu tengok video balik ni
Oke, kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Terima kasih dan selamat malam. Thank you, sir. Alright, Selamat malam. sama-sama. Sama-sama, selamat Terima malam. kasih, Sir. Oke, sama-sama. Thank you, sir. Alright, you're welcome.